24 hari bulan Februari 2021, hari yang panas bagi mereka yang berada di Lembah Kelang. Saya rasa tuan-tuan melalui hari yang sangat panas. Saya rasa di negeri-negeri lain juga cuaca panas ni, sebab sangat-sangat panas tu, tapi tak ada hujan pula di sebelah malam. Saya langsung tak boleh berada di luar daripada studio tuan-tuan, walaupun untuk menghabiskan secawan teh pun rasa macam sangat panas tu. Dan lebih panas apabila hari sebelah malam tadi saya tak turun tengok Guni yang baru sampai daripada Bangkok. Terasa betul tuan-tuan bahang dia. Jadi doa jaga kesihatan semua yang mengikuti siaran Garasi TV, keluarga besar Garasi TV, rakan-rakan Garasi TV. Jaga kesihatan terutama mereka yang berumur. Pastikan saudara minum banyak air lah kalau kata pesan untuk tua tu, kerana saya rasa saya jarang keluar daripada studio tuan-tuan. Cuma tadi sebab kita ada tamu dan tamu datang waktu live, jadi saya tak boleh ganggu acara live. Saya ada di luar dengan tamu dan terasa sangat-sangat panas berbahang. Kepada mereka yang mengikuti siaran petang tadi, kami ucapkan terima kasih kerana bersama, walaupun kami tak pecah Guni baru petang tadi, hanya naikkan baju t-shirt collar. Itu yang kami naikkan petang tadi, dan juga beberapa jeans harga lelong, dan saya naikkan banyak jeans butik petang tadi daripada koleksi Noah Garage. Alhamdulillah 25 set yang saya limitkan 12 je tadi, sebab kita jual di bawah market price bagi item t-shirt collar kombinasi Ralph Lauren Big Pony, Small Pony. Kita bagi juga pada anda Converse, kita bagi juga Lacoste, kita bagi juga Burberry. Kita bagi juga jenama Tommy Hilfiger. Kita naikkan lagi malam ni untuk saudara. Malam ni t-shirt collar, walaupun saudara nampak di meja tu tie-dye, dah ada tie-dye band tu. Kita akan turunkan juga tie-dye band. Mana saya tak tahu berapa banyak yang kita sempat ukur saiz. Tapi tie-dye band dengan condition yang muah untuk saudara dapat, memang menarik. Mana ni barang juga baru sampai dari Thailand. Saya akan buat declaration sikit mengenai tie-dye ni supaya tak mengganggu pasaran. Supaya anda tahu bahawa kami tidak menjual barangan yang kami tak isytiharkan asas kedudukan dan juga kualiti barangnya. Jadi saudara tunggu sampai saya naikkan tie-dye. Saya akan buat deklarasi tentang standard status barangnya. Kita ada berapa angka sekarang 248. Okey, saya akan share beberapa benda yang biasa kita share dengan saudara. Terutama berita yang hari ini untuk update saudara, bukanlah sangat tentang apa, tapi hari ini kita dah balik kepada angka jangkitan yang tinggi, iaitu dengan 3,545 kes dengan jangkitan terbaru di Negeri Sembilan. Tapi alhamdulillah setelah saya semak, klusternya masih lagi kluster Kelang. Berarti bukanlah kluster sporadik, iaitu jangkitan awam, tetapi angkanya sama seperti mana angka ketika Perak mencapai angka jangkitan 1,000 lebih kemarin. Kerana angka di Perak juga merujuk pada kluster tembok ataupun kluster penjara dan kluster tapak binaan. Sama juga di Negeri Sembilan. Kluster yang tinggi hari ini juga adalah kluster dari sektor penghilangan. Jadi jangan panik walaupun angkanya tinggi daripada hasil swab, tetapi dia bukanlah kluster yang terdedah kepada orang awam, tetapi adalah kluster di bawah penghilangan. Kadar pulih masih tinggi sedikit daripada kadar angka jangkitan. Kita tak dapat mengharapkan Februari ini kadar angka aktif turun di bawah 30,000, nampak agak sukar tu. Walaupun kita mencapai 32,000 lebih ke 33,000 angka aktif, kita mengharapkan sekurang-kurangnya pada hujung Februari kita dapat meraihkan angka di bawah 30,000 sebagai tanda keupayaan dan juga pengorbanan kita dalam PKP kali ini menampakkan hasil yang munasabah. Tetapi nampaknya oleh kerana sektor ekonomi berkembang pesat dan sektor ekonomi terus berjalan daripada awal PKP hinggalah PKPB di negeri-negeri yang ditentukan, iaitu 4 saja yang melalui PKP, iaitu Kuala Lumpur, Selangor, Johor dan Pulau Pinang. Tapi 2 negeri yang bebas ke PKP bersyarat, iaitu Perak dan Negeri Sembilan, menerima angka jangkitan yang tinggi. Tetapi jangan saudara panik kerana disahkan bahawa angka jangkitan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia adalah daripada kluster penghilangan. Paling menarik adalah pengumuman Datuk Seri Bijaya Istana Negara bahawa Parlimen mungkin akan dibenarkan bersidang. Berarti sekiranya Istana Negara mengeluarkan kenyataan, berarti ada kemungkinan besar kenyataan ini tidak dikeluarkan secara sengaja.
Berarti ini adalah kenyataan awal, berarti dalam masa terdekat kita akan mendengar titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bahawa kemungkinan besar Parlimen akan bersidang. Berarti walaupun darurat ini pada pensyarah awalnya adalah menggantung Parlimen, tetapi dijangka Parlimen akan kembali bersidang bagi membolehkan hal-hal yang kritikal dibincangkan, kerana dia berkait pula dengan story yang saya akan naikkan selepas ini. Apapun, ini adalah titah istana yang disampaikan oleh Datuk Bijaya Istana Negara. Jadi ini antara berita yang agak mengejutkan, kerana waktu diisytiharkan darurat dulu, satu-satunya bahagian yang digantung bagi memenuhi klausul darurat adalah Parlimen. Tetapi kali ini sudah ada tanda-tanda bahawa Parlimen akan dipanggil bersidang, dan dia berkait rapat dengan kenyataan wawancara antara Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi YB Khairi Jamaluddin yang hari ini diwawancara oleh channel News Asia CNA, bahawa YB Khairi juga tidak menafikan bahawa kita akan melalui pilihan raya pada September. Jadi nampak gayanya tuan-tuan, apabila kita tamat saja PK darurat pada 1 Ogos, kemungkinan besar bahawa Dewan akan dibubarkan. Ini merujuk juga kepada kenyataan Menteri YB Khairi bahawa kita akan pilihan raya pada bulan September. Berarti kalau Dewan dibubarkan pada 2 hari bulan Ogos, Suruhanjaya pilihan raya akan memiliki 60 hari untuk menetapkan tarikh pilihan raya, bermula dengan tarikh hari penamaan calon, bermula dengan tarikh kempen dan juga tarikh pilihan raya. Tuan-tuan jangan panik, kerana berdasarkan pada kita telah menerima jadual penghantaran vaksin, ada potensi bahawa 60 ke 70% rakyat Malaysia akan divaksin sebelum berakhir tempoh darurat. Bagi membolehkan apabila darurat ditamatkan pada 1 Ogos, mungkin 2 atau 3 hari bulan, kita akan mendengar bahawa Parlimen dibubarkan dan satu pilihan raya akan diadakan, menjadikan Malaysia akan menyambut pilihan raya umum ke-15 dalam tempoh 60 hari bermula 2 hari bulan Ogos. Jadi saya ambil saja daripada kenyataan Istana Negara oleh Datuk Bijaya Istana Negara mengenai Yang di-Pertuan Agong kemungkinan akan mengumumkan persidangan Dewan dalam tempoh darurat ini. Dan kita kaitkan pula dengan kenyataan Khairi Jamaluddin kepada sebuah channel antarabangsa, tuan-tuan. Saya rasa seluruh media antarabangsa dan media tempatan akan mengambil sumber berita ini bahawa tiada mustahil pilihan raya akan diadakan pada bulan September. Jadi kita tunggu besok, kerana hari ini hanyalah di peringkat menterinya yang bercakap, dan di peringkat Datuk Bijaya Istana Negara kita boleh anggap bahawa kenyataan ini dititahkan berdasarkan kenyataan ini dikeluarkan berdasarkan titah persetujuan Duli Yang Maha Mulia. Kalau tidak, mustahil lah tuan-tuan Istana Negara akan mengeluarkan satu kenyataan yang akan mempengaruhi persekitaran politik di Malaysia di mana Parlimen dibenarkan bersidang. Ada kemungkinan Parlimen dibenarkan bersidang bagi membahaskan hal-hal yang penting, terutama keadaan ekonomi, mendapatkan kerjasama semua orang-orang politik untuk menstabilkan negara dalam tempoh darurat, hingga membolehkan kita cepat untuk mengisytiharkan pembubaran Parlimen seawal 2 hari bulan Ogos apabila darurat berakhir pada 1 hari bulan Ogos. Sekiranya dalam perdebatan di Parlimen serta laporan yang disampaikan oleh Kementerian YB Khairi Jamaluddin mengatakan 60 ke 70% rakyat Malaysia telah pun divaksin, berarti kita bersedia menuju pilihan raya pada bulan September. Kerana sekiranya dibubar, tuan-tuan, SPR mengambil masa juga untuk menyusun struktur pilihan raya, terutama syarat-syarat dan hak-hak ketat pilihan raya, kerana kita mungkin berpilihan raya dalam keadaan semua pengundi telah pun divaksin. Ingat, walaupun disebut 70% pada rakyat Malaysia, kita jangka mereka yang berusia 18 tahun ke atas pada waktu itu telah pun divaksin. Sebab dia tak menyebut 70% pengundi, dia menyebut 70% rakyat Malaysia, berarti menolak mereka yang berusia 18 tahun ke bawah yang tidak layak mengundi. Berarti kita jangkakan 70% rakyat Malaysia mewakili hampir 90 lebih peratus yang layak mengundi. Jadi bersedialah untuk berpilihan raya, terutama mereka yang selama ini mahukan sebuah kerajaan yang dipilih semula melalui pilihan raya, bukan kerajaan tebuk atap dan bukan kerajaan lompat parti. Berarti raihkanlah impian kita untuk mendapatkan semula demokrasi yang gagal dibina secara mantap selepas pilihan raya ke-14. Raihkannya dengan apabila kita mungkin melalui pilihan raya pada September 2021. Itu menjadikan kita lebih awal sekitar 2 tahun. Kerana penggal bagi kerajaan pilihan raya yang ada sekarang akan berakhir pada Mei 2023 ataupun Jun 2023. Kita berpilihan raya lebih awal.
Itu dua berita yang besar untuk saudara lihat perkembangan mendadak hari ini, kerana Istana Negara dan juga YB Khairy Jamaluddin mengatakan halnya pada tempoh yang sama, iaitu dalam tempoh 24 jam tadi. Saya fikir itu saja. Jadi dalam ingatkan pilihan raya ni tuan-tuan, saya nak belanja. Mahfuz, video Abang Pian dah ready Okey. Dalam demam nak menuju pilihan raya ni, kami belanja tuan-tuan tentang sajak pilihan raya yang Pian Habib datang dan baca di garasi tadi. Saya suruh dia belanja je sebab seronok sangat nak pilihan raya ni tuan-tuan. Bagi mereka yang sangat-sangat ekstrim parti politik, saya belanja video Pian Habib bercakap mengenai pilihan raya. Siapa yang pakai seluar dan siapa yang bertelanjang. Pilihan raya. Pilihan raya adalah musim politikus. Melodi seluar dan rakyat disuruh pakai seluar. Pilihan raya adalah musim politikus. Melodi seluar dan rakyat disuruh pakai seluar. Pilihan raya adalah musim politikus, melonjak seluar dan rakyat disuruh pakai seluar. Terima kasih. Pastikan tuan-tuan, macam kata saudara Abang Pian tadi, kita tengok siapa yang akan bertelanjang dan siapa yang akan pakai seluar. Logiknya biasanya pemimpin yang akan bertelanjang, kerana mereka lah yang akan mendedahkan watak mereka yang sebenar. Jadi pastikan tuan-tuan, bila kita pakai seluar, kita membangkang pemimpin yang betul. Cukuplah apa yang kita lalui dalam PRU 14 yang meninggalkan banyak kenangan pahit, kerana kita membenakan sebuah kerajaan yang akhirnya runtuh dan kita mendapat kerajaan yang bukan yang dipilih dalam mandat pilihan raya. Tapi tak apa, kita akan melalui pilihan raya yang ke-15. Demokrasi perlu terus hidup, demokrasi perlu terus ada, kerana ini adalah sebuah negara demokrasi berperlembagaan. Kita bukan negara muda. Malaysia adalah sebuah negara yang demokrasi diasaskan pada tahun 55 dengan pilihan raya yang pertama, walaupun kita merdeka pada tahun 1957. Jadi pada mereka yang begitu bersemangat, sama ada saudara menyokong parti A, parti B, parti C, parti D ni. Parti Malaysia ni banyak parti macam combo je tuan-tuan. Kadang-kadang Malaysia ni macam garasi TV je tuan-tuan. Ada hari denim, ada hari jual baju baseball, ada hari jual baju tie-dye, ada hari jual baju jaket, ada hari jual seluar kargo. Ada hari jual jersey, ada hari jual polo tee. Macam itulah politik di Malaysia. Puas saudara nak memilih. Pilihlah yang betul tuan-tuan, kerana demokrasi pilihan raya yang ke-15 ni harapnya kita akan kembali stabil dan kita tak lagi hidup dalam keadaan kegelapan, dalam keadaan ahli politik yang lompat parti, kerana kita lebih banyak katak dalam politik berbanding katak di hutan tuan-tuan. Katak di hutan dia mungkin melompat di tempat yang sama, tetapi katak dalam politik tuan-tuan dia boleh melompat di tempat yang berbeza. Jadi berhati-hati supaya anda tidak memilih wakil rakyat di tempat anda yang anda risau pada selepas pilihan raya yang ke-15. Anda memilih calon yang sebenarnya adalah seekor katak. Kerana kita telah melihat begitu banyak katak dalam politik, mana sarang yang memberi lebih habuan, di situlah katak melompat. Jadi pilihlah ahli politik yang benar-benar politik. Nanti tak naik lagi dah politik. Ahli politik banyak juga palatau dia tuan-tuan. Sekarang ni gelaran palatau bukan saja pada Facebooker, pada ahli politik juga banyak palatau dia. Mengenai mereka yang nak bertanya mengenai isu di Wuhan, admin akan share link dia. Saudara ambil link ni baca. Ini adalah laporan mengenai benarkah Wuhan sengaja mencipta kuman virus COVID-19. Ini adalah laporan daripada salah seorang doktor yang berada dalam delegasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melalui Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Saya tak mau ulas panjang, saya share linknya. Jadi admin akan naikkan link. Selepas ni saudara ambil link tu, save dan malam ni baca. Saudara akan mendapat penjelasan yang detail, teratur, akademik, berwibawa mengenai bagaimana seorang doktor Australia yang dipilih sebagai pakar lapangan. Doktor ini bukan mewakili mana-mana negara tuan-tuan. Dia bukan orang Demokrat di Amerika dan dia bukan orang Parti Buruh di British. Dia bukan orang PN atau PH dari Malaysia. Beliau adalah seorang doktor profesional yang dihormati, dilantik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia kerana latar belakangnya dalam kajian virologi, dan beliau menyediakan laporan bagi kelompok pakar yang melawat Wuhan selama sebulan untuk mengesahkan betulkah sangkaan awal mengatakan Wuhan sengaja menyebarkan kuman virus COVID-19 bagi meraih kepentingan China dalam ekonomi dan politik. Baca aja. Saya tak mau ulas panjang kerana benda tu saudara baca dan buat penilaian. Kalau nak, besok kita akan bincang.